Didik TV KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, itulah masalahnya bila baca Quran ni kita tak faham maksud dia kadang-kadang. Jadi Ustazah, untuk surah Al-Waqiah ni Ustazah, sebab bila baca tadi kita rasa seronok je baca kan, tapi kita tak faham apa maksudnya. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit apakah intisari ataupun fiqhul ayah untuk surah kita pada hari ini. Baiklah Aiman. Okey. Mari kita sama-sama belajar tentang fiqhul ayat surah Waqiah. Masih muka surat yang sama iaitu 534. Kita sudah bertalaqi, kita sudah tasmik. Jadi kita nak tadabbur ya secara ringkas pun tak mengapa supaya apabila kita membaca kita dapat meresap ke dalam jiwa. Betul Ustazah. Ya? Okey, jom. Kita tengok tema atau kita lihat tema dari ayat 1 hingga 6. Okey. Di dalam ayat 1 hingga 6 ini Allah menyebut mengingatkan manusia tentang kedatangan hari kiamat, tujuan dan gambaran hari kiamat. Baiklah Aiman, kadang-kadang murid-murid kita ni apabila menjawab peperiksaan, mereka rasa buntu tau. Mereka kadang-kadang tak nampak apakah tema bagi ayat-ayat yang telah mereka hafaz. Ya, jadi murid-murid dan juga Aiman perlu tahu ya sebenarnya setiap tema ni kalau kita nak tahu tema itu adakah tepat dengan ayat yang dihafaz, kalau boleh kita cari satu kata kunci. Oh, kata kunci. Ya, supaya bila diingat kalimah tu, dia tahu dah ayat tu nak cerita tentang apa. Sebab murid-murid ni, dia tak akan menjawab terjemahan. Okay. Dia kena menceritakan kepada pentaksir itu kefahaman ayat yang dihafaz. Oh, okay. Baik Ustazah. Okey, untuk ayat 1 hingga 6, okey, tentang kedatangan hari kiamat ya. Kedatangan hari kiamat. Okey. Tentang kalimah Al-Waqiah. Itu adalah kata kunci. Kita tahu dah Al-Waqiah maksudnya hari kiamat ya pada ayat yang pertama. Okey, itu kita dah tahu dah kedatangan hari kiamat. Seterusnya tujuan. Tujuan kenapa adanya hari kiamat. Kita boleh tengok kata kunci pada ayat yang ketiga. Khafidatur rafi'ah. Maksudnya khafidah. Allah menurunkan, iaitu menurunkan darjat orang-orang yang ingkar dengan perintah Allah. Itulah tujuannya hari kiamat ni. Ya? Dan juga rafi'ah. Menaikkan martabat atau darjat orang-orang yang taat dengan perintah Allah. Walaupun di dunia ini kita nampak dia tak ada apa-apa, tapi rupanya mereka sangat dekat dan tinggi ya darjatnya di sisi Allah ya. Seterusnya gambaran hari kiamat. Dari mana kita nak tahu kata kunci tu Aiman? Dari kalimah raja, basa dengan haba'am mumbatha. Itu kata kuncinya. Kenapa? Kerana raja, basa dan haba'am mumbatha ni bermaksud goncangan. Raja, goncang. Okey? Basa. Ya? Lepas tu haba'am mumbatha, cerita tentang debu yang berterbangan. Ya? Jadi itu adalah menceritakan tentang gambaran hari kiamat. Okey, itu baru 1 hingga ayat 6. Seterusnya ayat 7 hingga 10 pula menceritakan tentang pembahagian golongan manusia selepas hari kiamat. Ya, dari mana kita nak tahu kata kunci ini? Ialah dari kalimah azwajan salasah. Ya, pada ayat 7. Maksudnya salasah maksudnya apa tu Aiman? Salasah ni macam 3 je. Tiga, betul tu. Ke? Ada 3 puak lah maksudnya atau 3 golongan yang disebut dalam Quran. Iaitu golongan yang pertama, Ashabul Maimanah, golongan kanan. Okey. Kedua, Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Dan yang ketiga, As-Sabiqun, golongan yang berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan ya, sentiasa nak buat sesuatu berlumba-lumba ni untuk mendapatkan syafaat ya, mendapatkan keredaan Allah. Itu kerja orang as-sabiqun ni. Ya, itu 3 golongan yang Allah sebut, yang mana Allah bahagikan
3 jenis manusia ini. Okey. Seterusnya, ayat 11 hingga 14 pula. Okey. Tadi kita dah tahu golongan as-sabiqun, tapi apakah ciri-ciri golongan as-sabiqun ini? Okey. Golongan as-sabiqun ini ialah ulaikal muqarrabun. Muqarrabun, qaraba, diambil dari perkataan qaraba, dekat. Ya, dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Kerana apa? Mereka semasa di dunia mereka berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan, ya. Jadi mereka ni dekat dengan Allah, ya. Dan mereka, ciri yang kedua, mereka hidup di syurga yang penuh dengan nikmat. Masya-Allah. Tetapi ada sedikit, ya, ciri-ciri golongan sabiqun ni, thullatum minal awwalin. Mereka banyak daripada orang terdahulu. Aiman tahu tak orang terdahulu tu apa? Orang terdahulu ni mungkin para sahabat ke Ustazah? Yang ada bersama dengan Nabi. Ya, orang-orang Jadi golongan sabiqun sebenarnya banyak daripada golongan yang terdahulu. Namun begitu janganlah kita sedih. Ada juga pada orang yang terkemudian seperti kita. Juga. Tapi qalilun, sikit je. Namun begitu Aiman, kita sebagai hamba Allah, kita kena sentiasa berusaha berbuat kebaikan selagi mana kita mampu. Betul tak Aiman? Betul Ustazah. Okey. Seterusnya ayat 15 hingga 16, ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, menceritakan tentang gambaran syurga bagi golongan as-sabiqun ni. Tadi dah cerita ciri-ciri. Sekarang ni balasan yang mereka dapat, iaitu gambaran syurga. Seperti apa? Mereka duduk di atas katil yang bertakhtakan permata. Tak dapat bayang sebenarnya. Nikmat syurga ni kita tak dapat bayang. Kita tak dapat rasa seperti mana kita tahu di dunia ni. Ya, kita tak dapat. Tapi kita tahu permata, tapi permata tidak sama seperti permata di dunia. Dan juga mereka ini muttaqiin, berbaring, berhadap-hadap. Ya, tak ada siapa pun membelakangi mereka. Macam orang berehat atas katil, cuba bayangkan. Okey, mereka baring, bersantai, rehat, tak payah nak fikir apa dah. Dah tiba masanya untuk menerima ganjaran disebabkan perik jerih susah payah mereka mengerjakan kebaikan di dunia. Seterusnya, kerana ayat ini 96, okey, kita teruskan kepada ayat 17 hingga 26, menceritakan tentang layanan istimewa di syurga untuk as-sabiqun, makanan syurga dan bidadari untuk para as-sabiqun, dan macam-macam lagi, ya, nikmat yang golongan as-sabiqun ini dapat. Seterusnya, ayat 27 hingga 40 pula menceritakan tentang ashabul yamin dan taman syurga. Ashabul yamin ni apa Aiman? Ashabul yamin ni, orang yamin ni bukan kanan ke Ustazah? Ya, kanan. Aha. Kenapa dia panggil golongan kanan? Kenapa ya? Sebab golongan ini menerima buku catatan amalan dari tangan kanan. Jadi kalau terima dari tangan kanan tu gembira kan Aiman? Kalau kita tergolong daripada golongan itu. Betul tak? Betul. Okay. Seterusnya ayat 41 hingga 56 ialah golongan ashabus shimal dan bentuk-bentuk azab yang mereka terima. Ya, shimal itu kiri. Bila dah terima catatan amalan dari tangan kiri, maka saya rasa kalau ya Allah tak dapat bayangkan perasaan itu, ya, betapa gerunnya kalau kita berada di tempat itu. Nauzubillah lah Aiman, kalau kita berada dalam keadaan itu, ya. Seterusnya ayat 57 hingga 80 menceritakan tentang pembuktian tentang kehidupan akhirat, bukti kekuasaan Allah. Dalam surah Waqiah ini, bukti kekuasaan Allah ni, Allah telah menceritakan tentang nikmat api, air sebagai sumber makanan kepada manusia, kebesaran Al-Quran, ya, itu semua menunjukkan kekuasaan Allah. Juga tentang kehidupan sebagai manusia, ya, bukan manusia itu terus terus jadi, tak, ya, melalui beberapa proses yang mana Allah yang menentukan penciptaan manusia itu sendiri. Seterusnya ayat 81 hingga 87 menceritakan tentang kecaman, cercaan Allah terhadap golongan berideologi batil.
Apa maksud berideologi batil ini? Ini adalah satu golongan manusia yang meremehkan Al-Quran. Golongan musyrikin ni suka meremehkan Al-Quran, tidak percaya dengan kalam Allah itu sendiri. Jadi dalam surah ini Allah kecam golongan ini. Seterusnya, ayat 88 hingga 91 menceritakan gambaran kehidupan selepas kematian yang indah dan juga kehidupan Ashabul Yamin tadilah. Yes, Ya, cerita seronok sebenarnya ya. Ada dapat makanan seperti buah-buahan dan bila makan tak pernah habis Aiman. Ya Allah, nikmatnya syurga tu Aiman ya. Masya Allah. Seterusnya, gambaran kehidupan Ashabul Shimal selepas kematian dan penutup surah Waqiah yang menceritakan bahawa kiamat itu pasti berlaku dan tidak boleh disangkal lagi, Aiman. Maknanya Ustazah, kita bila kita betul-betul menghayati Ustaz, mungkin ada yang boleh sampai boleh menangis. Ya, Ustazah, betul. Baik Ustazah. Seterusnya apa yang perlu yang kita nak buat ni Ustazah? Biasalah Aiman, dah belajar-belajar nak kena uji. Aiman faham Allahu tak Akbar. yang Ustazah cakap sebentar tadi? Okey, kita tengok ayat 1 hingga 2 ni. Allah mengingatkan tentang hari kiamat. Apa kata kuncinya Aiman? Waqiah Ustazah. Waqiah. Kita tengok Aiman. Ya, betul sekali. Okey, seterusnya. Ayat 3 hingga 6 menceritakan gambaran hari kiamat. Apakah kata kuncinya? Tadi Ustazah dah bagi clue dah, dia dekat hujung-hujung tu. Ya. Raja, basah dengan apa satu lagi? Haba'am mumbassa. Ya, apa maksud ketiga-tiga tu Aiman? Baik Ustazah, maksudnya adalah kalau kita sebut rujati, goncang. Goncang, ya. Dan yang kedua wabussati, dihancurkan. Ya. Dan yang ketiga adalah haba'am mumbatha, debu yang bertebaran. Itulah gambaran hari kiamat Aiman. Masya Allah. Kan? Tak dapat bayang sebenarnya. Betul Ustazah. Seterusnya ayat 7 hingga 10 pembahagian golongan manusia selepas hari kiamat. Apa dia Aiman? Okey, tadi ada sebut salatah tadi Ustazah. Ya, betul. Ada 3 golongan Ustazah. Apa golongan pertama tu Aiman? Golongan pertama ada Yamin, iaitu betul. golongan yang kanan. Ashabul Maimanah itu dapat terima daripada tangan kanan. Betul. Okey, yang kedua golongan Shimal, iaitu golongan yang terima amalan pada tangan kiri. Ya, betul. Dan yang ketiga golongan yang suka buat baik Ustazah. Sabiqun. As-sabiqun. Betul ke Ustazah? Betul. Alhamdulillah. Tepat sekali. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada 2 lagi Aiman. Sebab kriteria kita kena sebut 5. Ya? Okey, baik Ustazah. Okey, ayat 11 hingga 14 ciri-ciri golongan as-sabiqun. Yang ni memang saya betul-betul suka Ustazah. Ya, Bila ciri-ciri golongan as-sabiqun ni Ustazah, yang mana dia ni duduk dalam syurga. Ya. Jannatun Na'im. Betul. Wow, itu yang seronok Ustazah. Ya. Dan dia ni dia ni ramai pada golongan yang terdahulu, tapi golongan kita sikit Ustazah. Itu yang saya risau tu. Kan? Kita risau. Kita cuba ya. Kita cuba Ustazah. Sebab kita masih umat Muhammad. InsyaAllah Ustazah. InsyaAllah. Baik. Okay, yang terakhir Aiman, ayat 15 hingga 16 menceritakan tentang gambaran syurga bagi golongan as-sabiqun. Apakah kata kunci dia? Bagi satu Aiman. Tapi saya ingat tadi katil lah Ustazah. Ya, katil ya. Bertahtakan apa tu? Bertahtakan katil tu buat pada pemata. Ya, betul tu Aiman. Okey, tepat betul. sekali Aiman. Alhamdulillah. Okey. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi inilah di antara pelajaran yang dapat kita ambil. Bila kita faham Ustazah, maknanya kita dapat menghayati dan secara tidak langsung memberikan pelajaran dan manfaat kepada kita. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah berikan ilmu kepada kita. Kita nak berehat seketika Ustazah. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.